sendiri, kulihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku takkan mentuakan walau kilauanmu menggoda. Kasih dan sayangku tetap utuh untukmu. Kita mulakan dengan sesuatu yang berinspirasi. Tanggal 12 hari bulan Ogos 2021. Selamat pagi, kita menghidupkan pagi anda. Siapa yang bertugas? Saya, Nas dan juga Anim. Anim, macam mana hujung minggu anda begitu berseri pagi ni? Oh, biasalah. Kita nak bersiaran dengan otai ni, kita kena berseri-seri sikit. Allah Akbar. Awaklah yang otai macam sebenarnya. Okay, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Ada yang tengah bancuh kopi, tengah lepak-lepak dekat sofa ataupun mungkin tengah siap-siapkan diri berada di pejabat ataupun di mana sahaja anda berada. Kita harapkan yang terbaik pastinya. Kita doakan hari ini dengan semangat, dengan keceriaan kita dapat teruskan. Walaupun apa sahaja berita yang kadang-kadang kita baca kan, banyak berita yang duka cita dan sebagainya. Tapi semangat untuk kita terus cergas dan ceria perlu kita ada untuk teruskan hari. Tepat sekali, dan kita membawa tenaga untuk menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini, dan pengisian kita pada pagi ini sangat-sangat menarik. Kita baru saja lihat pembayang di sana, di mana sekarang siapa yang ada bakat boleh ditunjulkan dan mendapat orang kata penghargaan daripada seluruh dunia. Tapi yang kita banggakan hari ini juga, kan, salah seorang pengacara kita, siapa lagi kalau bukan Tuan Haji Ahmad Fetri Yahya, telah pun dinobatkan sebagai tokoh pendakwah kreatif oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tahniah kita ucapkan daripada pasukan semakin MHI. segak tokoh kita. Tengah buat apa itulah kat depan? Tengah buat apa? Masih terkejut dengan pengumuman tu. Dan sebenarnya saya pun masih lagi mencari penjelasan lah, sebab saya difahamkan berpandukan kepada perlibatan selama lebih 18 tahun dalam bidang penyiaran. Masya Allah, dan 18 banyak tahun. Kandungan Islami yang kami terbitkan seperti Jihad Rasul, madrasah, jadi masjid ke masjid. Dan terima kasih kepada TV3 terutamanya memberi peluang kepada saya untuk berkarya, kepada rakan-rakan artis yang memberi peluang untuk hasilkan lirik lagu berkonsepkan ketuhanan, juga penulisan buku ilmiah yang saya hasilkan, juga yang paling penting dalam bahasa sekalipun masih ada, kita tetap terapkan elemen dakwah untuk kebaikan bersama. Bukan saja apa yang anda tuliskan ya saudara Fitri, tapi juga kita kagum dengan pengisian anda di medan-medan sosial, di mana anda begitu kreatif untuk memberi inspirasi kepada anak-anak muda generasi baru kita. Jadi perasaan anda secara peribadi macam mana Encik Ahmad? Bila disebut tentang pendakwah kreatif, saya pun memang takut jugalah, sebab Islam itu sangat berat. Tapi saya anggap ini sebagai tanggungjawab lah untuk orang yang baru mencecah usia 40 tahun macam saya ni. Life begins at 40, jadi 40 yang bermakna. Saya cuba untuk isikan. Saya sangat tertarik dan berinspirasi daripada tokoh Jalaluddin Rumi, yang mana orang barat pun kagum dengan dia punya magical words untuk memujuk dunia. Jadi banyak daripada pembacaan saya rasa boleh dapat diterapkan dalam program TV, insyaAllah, supaya dapat kita lihat bahawa bahasa Melayu, bahasa yang baik ini mampu juga untuk menjadi satu medium dakwah yang berkesan. Dan kita di sini ada Ahmad Fetri Yahya, satu nama yang saya sendiri secara peribadinya idola ni. Setiap perkataan yang dikeluarkan. Apa artinya? Pengertian tokoh ini diberikan bukan sahaja hanya anugerah, dan ini pastinya ada pengertian tertentu. Seperti mana yang kita tahu, Media Prima juga ada program-program agama Jejak Rasul. Anda juga mengendalikannya, dan halakah kita ada juga Tanyalah Ustaz. Apakah artinya mungkin dari sudut kreatif yang ingin ditunjukkan? Baik, saya lebih semangat untuk menyumbang idea untuk program Islami. Dan kalau kita sebut tentang Islami, tak sebenarnya yang program yang nama-nama agama ya. Kadang-kadang program yang bersifat general juga boleh diterapkan dengan elemen kebaikan yang membawa kepada dakwah dan inspirasi untuk semua. Dan insyaAllah moga-moga lepas ni saya dapat bersama-sama, sebab di sebalik saya berdiri ni, di belakangnya ramai pasukan editor, pasukan yang buat suntingan, pasukan yang memegang kamera, semuanya demi memastikan visual itu sampai kepada khalayak. Dan saya turut berbangga sebab ramai juga yang bukan Islam yang dah tertarik dengan program seperti Jihad Rasul, Halakah, Tanyalah Ustaz.
Dan ini di MHI pun kita banyak buat program-program yang bermanfaat. InsyaAllah kita satu angkatan yang baik untuk membawa masyarakat ke lebih tinggi lagi martabat intelektualnya. InsyaAllah. Tahniah. Kalau Terima ilmiah kasih. tu pasti takkan ke mana-mana barakahnya. Jadi live BKZ40 tapi saya selalu sangka Ahmad Fitri Yahya ini 25 tahun. Tak sangka dia dah 40. Jadi sekali lagi tahniah kepada Ahmad Fitri Yahya kita. Okey. Okey, terima Bukan kasih. studio untuk anda. Tokoh pendakwah kreatif, kami juga turut berbangga pastinya. Yang paling penting sekali menjadi asbab untuk kita mengetahui kebaikan dalam setiap sudut kan? Tepat sekali. Yap. Dan untuk saya bila kita macam Anim jugalah bila kita lihat Ahmad Fitri Yahya sebagai seorang idola. Kita yang dah tua-tua pun sama jugalah sebenarnya kan. Dia ada aura tersendiri. Terbaik. Siapa lagi? Berbezalah aura dia kali ni. Tapi Okey. kalau cerita pasal aura kan, siapa lagi yang kita nak paparkan di Malaysia hari ini? Seorang yang istimewa, suaranya lunak, serak-serak basah Betul. begitu. Kalau tadi di awal ada teaser sikit kan. Itu dia, kita panggil dia sebagai Bobby. Ya, saya. Tapi nama sebenarnya Muhammad Haziq Yunus yang baru saja berusia 20 tahun. Dan tular di media sosial berasal dari Kota Samarahan Sarawak, orang Sarawaknya. Dan kini semua postingnya mendapat teguran, terutamanya daripada artis Indonesia. Ya. Melly Goslow ada komen dekat Siap repost, IG-nya. okey? Repost lagi, kagum dengan suaranya. Jadi kita membawa bakat yang sangat istimewa ini, masih muda orangnya, ke Malaysia hari ini. Bobby dah bersedia ke Assalamualaikum. bersama dengan kami, Bobby? Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Teruja Yeah. saya dengar suara Bobby secara langsung. Dah itulah dia. Itu dia. Dah bangun, dah sarapan? Alhamdulillah. Alhamdulillah, dah kenyang. Dah kerja. Okey, Bobby, kalau kita dapat perkongsian ataupun viral macam tu je, mungkin orang tak tahu sebenarnya Bobby dah viral pada tahun 2018 lagi. Betul tak? Betul. Mereka ingatkan Bobby ni viral masa dengan cover lagu je. Tapi sebenarnya Bobby ada buat satu aksi. Aksi apa tu, Bobby? Aksi menari. Aksi menari. Ya. Step menari tu, step menari tu memang sangat menghiburkan. Tapi saya cakap terang, kalau cakap pasal viral ni, suara anda Betul. menjadi tumpuan bukan saja kita di Malaysia tapi juga serantau ya, orang Indonesia pun memang teruja dengan suara anda. Jadi macam mana perasaannya bila artis-artis ternama komen di IG anda, komen di social media anda, di TikTok anda dan kata, wah anda ni memang hebat. Macam mana rasa dia? Okey, rasa saya tu memang amat teruja lah. So, saya memang tak sangka benda tu jadi. So, saya bangun, saya cuci muka, memang itulah terjadinya. Nampak tak? Yes. Okey. Sebab setiap kali anda buat cover lagu, anda akan duduk di hadapan cermin keramat dia tu. Cermin keramat, betul. Cermin keramat yang membawa tuah itu, dan anda akan meletakkan handphone di situ dan menyanyi. Ya, adakah itu ideanya datang daripada macam okey, tengok-tengok cermin lepas mandi, kat sini adalah tempatnya. Tercetus inspirasi. Sebenarnya tak dirancang sebenarnya. Saya just nyanyi je, lepas tu nyanyi. Terus viral. Itulah jadinya. Terus viral. Saya tak sangka benda tu sebab saya nyanyi je dapat cermin. Betul kan? Tapi suara tu, dia bakat dia memang dia tak payah effortless, tak payah nak buat apa-apa bahkan. Kalau Bobby berpeluang untuk berduet, kan? Bobby nak berduet dengan siapa? Saya nak duet, kalau artis Indonesia, saya nak duet dengan Cakra. Okey, kalau Malaysia? Kalau Malaysia, maybe Abang Syamil, Abang Hairul Zaini, Haji Musi. Sebab saya pun Siapakah lagi idola-idola yang mungkin lah di Malaysia kan? betul. Okey, Rusli, Syamil. Lagi? Dengan Abang Hairul Zaini. Husaini. Okey. Kita dah tahu dah siapa idola dia. Tapi kita ada seorang lagi yang kita dapat tahu senyap sebenarnya Bobby pun minat dia. Dan dia juga peminat Bobby ya. Jangan main-main. Apa kata kalau kita bawa seorang artis ternama bersama-sama dengan Bobby pada pagi ni? Ya. Bersama dengan Sufian Suhaimi. Menggelabah. Ya. Assalamualaikum. Sufian, are you there? Okey, muka jangan cuak sangat muka. Ush. Apa? Awak ingat kita main-main dekat Malaysia hari ni? main dah. Assalamualaikum. Bobby. Waalaikumsalam. Okey, kita tak apa. Berawah mesra dulu. Berapa mesra dulu? Sementara tu nak tanya Sufian, macam mana perasaan anda bila pertama kali dengar nyanyian Bobby? Saya dengar nyanyian dia first time
about a few weeks ago. Bila saya dengar tu saya macam, uish, power lah suara ni sebab dia ada karakter yang husky voice tu yang saya suka. Kan, dia mempunyai suara yang sangat unik. Tu pasal dia kata dia pun kalau boleh nak duet dengan Cakra Khan. Jadi kalau anda Sufian Suhaimi dengan suara yang lunak begitu, kalau berduet dengan Bobby macam mana agaknya? Macam mana agaknya ya? Saya rasa dia akan ada macam dua tone yang berbeza. Satu yang husky besar, satu lagi kecil. So dia akan sedap. Jangan kata kecil. Katalah lunak ni pun. Bukan kecil. Bobby nampaknya dia macam dah terdiam. Bobby okey tak tu Bobby? Okey tak tu? Okay, so far okay. Okey, kita nak Bobby cover lagu Sufian Suhaimi, boleh? Secara live ni. Lagu Sufian okay. Namun jika ku salah pula lagi. Astagfirullahalazim. Comel. Alah comel. Let Bobby. Aduh. Silakan. Okey, sana link Okey Bobby. Aduh. Boleh tak Bobby? Pula lah. Dan tak seharusnya. Dan tak seharusnya aku padamu dirimu di dunia ini, dan kau membuat diriku suka-suka hatimu. Oh, nervous tu. Nampak tak nervous dia tu. Jadi Suhaimi, apakah yang anda ingin sampaikan kepada Bobby sebagai pembakar semangat? Saya nak ucapkan Bobby, whatever you do it big. Tapi apa yang awak buat sekarang ni dah cukup baik. Jangan stop. Kalau inilah minat awak, teruskan buat apa yang kita minat. InsyaAllah kalau kita terus bersungguh-sungguh buat apa yang kita minat secara ikhlas, akan ada sesuatu yang tak diduga akan menanti. Itu dia. Sufian Suhaimi, kita nak dengar juga perkembangan terbaru Sufian. Kongsikan sedikit secara ringkasnya kepada peminat-peminat. Baru-baru ni saya baru habis berlakon untuk satu drama Kampung Kolesterol. So dah habis syuting tu dan sekarang ni saya baru je release single terbaru saya yang bertajuk Cinta Tak Bertepi. Yes, that's right. Yang ini janji dah sampai 10 juta view. Tahniah. Alhamdulillah. Setiap kali Suhaimi keluarkan single mesti berjuta-juta begitu. Jadi macam mana sasaran untuk Cinta Tak Bertepi? So Cinta Tak Bertepi ni kita mengekalkan production team yang sama juga. Iqbal Fatana dan Wan Salih adalah penulis dan juga pencipta lagu ni. So disebabkan dah setahun lebih tak keluar lagu, Bobby pun dah lama tak cover lagu saya. Nampak? Tersipu-sipu Bobby, kesian dia. Kena. Tapi macam ni lah. Sebab time lah. Nanti saya cover satu lagu. InsyaAllah hari ni. Hari ni saya cover. Hari ni dia cover. Hari ni kita kumpulkan perhatian di media sosial. Kita tengok page Bobby keluar ataupun tidak. Jadi terima kasih Sufian Suhaimi, terima kasih Bobby. Semoga terus maju jaya. All the best. Semoga maju jaya. Assalamualaikum. Itu dia. Satu dari Sarawak dan satu lagi di Kuala Lumpur lah agaknya. Kuala Lumpur. Dan kalau Bobby ni nak berjaya, saya kata kena ambil production house daripada Sufian Suhaimi lah. Music video yang hebat. Bawa orang tu lah. Bawa orang tu sekali barulah meletup 20 juta. Tadi 10 juta kali dua. Okey tak apa, 10-20 juta ke? Kita nak rehat dulu. Sebab seketika nanti kita akan bawakan yang menarik hanya di Malaysia hari ini. Silakan. Pandemik COVID-19 memberi impak besar kepada ramai pihak, terutama selepas pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak Mac tahun lalu. Secara amnya, risiko berkaitan pandemik tidak dilindungi di bawah mana-mana pelan insuran dan takaful di seluruh dunia. Pengecualian itu berpunca daripada kesukaran menetapkan harga perlindungan untuk pandemik yang mungkin hanya berlaku sekali seumur hidup, termasuk kos dan impak yang tidak dapat diduga. Walau bagaimanapun, majoriti syarikat insuran dan pengendali takaful menyediakan manfaat tambahan seperti penempatan hospital harian untuk pemegang polisi yang terjejas. Basically yang mendorong saya untuk terus menyediakan perlindungan insurans ataupun takaful kerana saya sangat memerlukan satu jaminan kewangan terutama sekali yang melibatkan kos rawatan yang tinggi apabila saya dimasukkan ke dalam hospital. Selain itu, penangguhan premium polisi dan caruman takaful
yang memanfaatkan lebih 1 juta pemegang polisi bernilai 1.6 bilion serta dana ujian COVID-19 berjumlah 8 juta. Dalam situasi semasa sekarang, amat penting untuk kita mengetahui perlindungan yang diberikan demi kesejahteraan bersama. Kalau mungkin sebelum ni mereka tak cakna tentang perlindungan kewangan ini seperti insurans dan takaful, tapi kini selepas berlakunya pandemik, ramai yang cakna, ramai yang lebih mempunyai kesedaran. Kan? Tepat sekali, terutamanya dalam kita menjalani peperangan untuk memutuskan wabak COVID-19, rantai wabak COVID-19. Dan semakin banyak individu dan juga ketua-ketua keluarga juga sedar kalau apa-apa terjadi kepada diri ataupun keluarga, bukan saja tiada pampasan, tiada kelangsungan hidup buat ahli-ahli keluarga. Jadi di sini bersama-sama kita adalah Tuan Muhammad Haris Muhammad Yusof, pakar perundangan kita, seorang peguam bela dan peguam cara yang bakal memberikan atau mungkin menyuluh apa yang gelap tentang takaful dan juga insurans, terutama kita sedang orang kata memerangi wabak COVID-19. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segak orangnya. Terima kasih kerana bersama-sama kami pagi ini. Terima ini. kasih. Okey, sekarang ni musim pandemik, apa yang kita perlu fikirkan adalah pemegang polisi. Pemegang polisi yang sebelum ini, adakah mereka faham dan cakna tentang, sebab ada juga artikel mengatakan dituntut untuk selaraskan polisi berkaitan dengan COVID-19 untuk takaful dan insurans. Komen Tuan Haris sendiri. Baik, terima kasih. Terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih kepada pihak TV3 atas jemputan kepada siaran live Malaysia ini. Jadi sebelum saya menjawab kepada persoalan yang diajukan oleh host, saya ingin menjelaskan sedikit berkenaan dengan apa itu insurans atau takaful. Kerana saya percaya kita dalam kalangan kita masih ada yang belum faham insurans atau takaful. Jadi secara mudahnya, insurans atau takaful ni adalah perlindungan untuk meminimalkan risiko kita sebagai pencarum akibat dari kesan sesuatu bencana atau musibah ke atas diri kita sekiranya berlaku bencana atau musibah yang diterima dilindungi oleh pengendali insurans takaful tersebut. Jadi berkenaan dengan soalan yang diajukan seperti tadi, adakah perlunya standardiskan polisi-polisi dalam kalangan insurans dan takaful dalam memastikan perlindungan tersebut dapat diberikan semaksimal kepada para pencarum? Jadi jawapannya pada dapatan saya adalah yang pertama, untuk kita menstandardiskan polisi insurans takaful tersebut, ianya perlu dirujuk kepada akta-akta yang mengikat para pengendali syarikat insurans dan takaful tersebut, dan juga kepada kedua daripada yang institusi yang mengawal syarikat takaful dan insurans tersebut, iaitu Bank Negara Malaysia lah antaranya. Jadi sekiranya perkara ini untuk kita menstandardiskan polisi tersebut adalah perlu mendapat persetujuan dan perlunya polisi daripada pihak regulation daripada pihak Bank Negara Malaysia dan juga undang-undang yang berkaitan. Saya ada dua soalan untuk Tuan Haris ya. Pertama sekali, apa yang saya faham, amat suka untuk kita standardiskan atau samaratakan semua polisi kerana setiap syarikat mempunyai daya kompetitif yang berbeza. Itu suatu lagi yang kita harus pertimbangkan. Yang kedua, kerana COVID-19, ramai pencarum-pencarum didapati mungkin hilang pekerjaan atau hilang punca pendapatan dan tidak mampu meneruskan caruman, dan saya difahamkan industri telah pun memanjangkan penganjakan bayaran caruman sehingga 31 Disember 2021. Adakah ini benar? Baik, ya, bagi menjawab soalan tersebut, kita boleh rujuk kepada bantuan yang diberikan oleh Persatuan Insurans Hayat Malaysia atau kita panggil LIAM, Persatuan Insurans Am Malaysia PIAM dan Persatuan Takaful Malaysia MTA, di mana dalam kenyataan media tersebut telah menyatakan bahawa pihak pengendali industri takaful dan insurans ini telah bersetuju untuk melanjutkan bantuan perlindungan takaful dan insurans sehingga 31 Disember 2021. Di mana sebelum ini, jika kita rujuk kepada laman web daripada Bank Negara Malaysia, bantuan perlindungan takaful dan insurans kepada mereka yang mengalami kesan terjejas ekonomi daripada COVID-19 ini telah diberikan sejak tahun lepas. Namun bantuan tersebut telah habis sehingga
Jun 2021 ini, dan berita baiknya para pengendali syarikat insurans dan takaful ini telah bersetuju untuk melakukan corporate social responsibility iaitu CSR untuk membantu para pencarum dan juga para peserta yang dinamakan akan pengecualian bantuan dan bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka yang terjejas akibat daripada COVID-19. Adakah mereka akan dapat pelindungan daripada COVID-19 walaupun daripada vaksinasi, kesan vaksinasi ataupun penyakit COVID-19 itu sendiri? Adakah ia dipanjangkan dan haruskah kita tambah caruman? Baik, pertamanya kita perlu lihat kepada setiap satu syarikat insurans dan takaful tersebut sama ada mereka menawarkan bantuan untuk perlindungan terhadap mereka yang mengalami kesan jangkitan COVID-19 ini. Jadi saya percaya kebanyakan atau most kepada syarikat atau kesemua syarikat insurans dan takaful ini, mereka ada menyediakan bantuan perlindungan insurans dan takaful kepada pencarum yang mengalami kesan jangkitan COVID-19. So, antara lain, bentuk perlindungan insurans takaful yang diberikan kepada mereka mengalami penyakit COVID-19 ini adalah elang hospital digandakan. Elang hospital digandakan yang pertama sekiranya mereka masuk hospital. Yang kedua, ujian COVID-19 dan penggunaan PPE, alat perlindungan PPE yang perlu dari segi perubatan semasa kemasukan hospital akibat daripada jangkitan COVID-19. Yang mana syarikat insurans takaful ini akan bayar balik kepada pencarum tersebut. Okey, melihat kepada perkara ini, adakah ianya bersyarat melihat kepada rekod pembayaran individu tersebut ataupun pemegang polisi? Kerana kalau kita tahu ramai yang menangguhkan bayaran kerana tidak ada pendapatan terjejas dan sebagainya. Adakah itu juga diambil kira untuk keputusan mereka mendapat benefit ataupun kebaikan-kebaikan seperti mana yang dinyatakan tadi, Tuan? Ya, berbalik kepada kenyataan saya sebentar tadi bahawa pihak pengendali syarikat takaful insurans ni, mereka telah melakukan satu bantuan dalam bentuk corporate social responsibility CSR ni. Jadi dalam corporate social responsibility ini ada fund-fund yang diperuntukkan untuk bantuan tersebut. Yang mana fund tersebut akan diguna pakai untuk melanjutkan bayaran yang tertunggak yang dihadapi oleh para pencarum yang terjejas. Dan saya percaya benda ini adalah bergantung kepada tempoh yang diberikan oleh sesuatu syarikat insurans dan takaful tersebut. Jadi ini ia akan datang daripada COVID-19 Test Fund yang dijangkakan dah 8 juta dikumpulkan oleh 6 syarikat utama dan sekarang dah sampai 10 juta untuk membantu mereka yang terjejas. Jadi kalau anjakan caruman telah diberikan sehingga 31 Disember 2021 dan maklumlah daripada PKP kita ke Pelan Pemulihan Negara dan kalau kita lihat masalah ini berpanjangan, adakah Tuan rasa Bank Negara dan juga pihak kerajaan akan memanjangkan masa moratorium ini? Ya, saya percaya pemberian bantuan ke atas mereka yang terjejas akibat daripada COVID-19 ini adalah satu usaha yang murni yang telah dilakukan oleh kerajaan dan juga institusi industri sejak daripada kita terkesan pada Mac 2020 dan sehingga kini bantuan tersebut telah dilanjutkan sehingga 31 Disember 2021. Dan saya percaya sekiranya wabak pandemik ini tidak berkesudahan, tidak habis dan perkara ini telah memberi impak yang besar kepada rakyat secara keseluruhannya, bantuan ini akan dilanjutkan. Alhamdulillah. Kita harapkan ini juga dan pastinya masing-masing lebih lega dengan apa yang dikongsikan oleh Tuan Haris. Terima kasih banyak-banyak Tuan Haris di atas perkongsian bersama dengan kami di MHI. Muhammad Haris, Mat Yusof, Peguam Bela dan juga Peguam Cara yang berkongsi dengan kita berkaitan dengan insurans dan takaful bagi mereka yang belum lagi ada kecaknaan untuk ambil fikirkan kerana waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita merancang kewangan kita di musim hadapan. Ya, saya dan inilah masanya kerana kebanyakan pendapatan hidup terjejas ya. Betul. Jadi kat sini kita faham sekiranya anda tidak boleh membayar caruman insurans anda dan sayang kalau kita dah bayar bertahun-tahun. Satu inisiatif yang baik CSR ini dilakukan. Bagus. Kalau kita dah bayar tiba-tiba tak ada coverage pula, rugi serugi-ruginya. Jadi sekali lagi terima kasih di atas keprihatinan industri dan juga kerajaan. Alhamdulillah. Dan kalau kita cerita pasal wabak pandemik COVID-19 ni, pelbagai cabaran kepada masyarakat. Saya faham. Jadi perjuangan menentang pandemik ni
untuk saya memang masih belum tamat lama lagi Betul. kan. Masing-masing dia ada cabaran tersendiri. Okey, itu perkongsian kita pada hari ini. Selain daripada itu, kita juga nak kongsikan bersama dengan anda semua sesiapa yang inginkan laku TikTok challenge. Macam ada TikTok? Encik, ada TikTok tapi Ada belum hidup lagi. Belum hidup lagi. Dia pelan-pelan kayuh. Apa kata kalau kita hidupkan dengan hashtag baik semula TikTok Bagus. challenge ni? Ini dia. Jadi sertailah kami Ya. dalam kempen Kita Malaysia Tanda Pagar Baik Semula untuk meningkatkan ketabahan di kalangan rakyat Malaysia. InsyaAllah. Betul. Yang paling best sekali kalau anda mengikuti cabaran di TikTok ini berkaitan dengan hashtag baik semula yang akan berlangsung daripada 9 hari bulan sehinggalah 31 hari bulan hari kemerdekaan kita. Untuk anda lakukan, siapa yang menang 20. bertuah dapat RM300 dia punya hamper. Kita mencari 20 cenderahati video. bernilai RM300 akan menjadi milik anda. Siapa yang paling kreatif? Ini masa time-time pandemik COVID-19 ni. RM300. Semua masing-masing. Kau jangan tak Bagilah kau. sikit satu step TikTok. Kenalah buatlah video yang kreatif. Kalau awak tak kreatif, bukan salah saya. Kita mencari 20 video yang paling kreatif untuk tanda pagar baik semula. Jadi muat naik video-video anda di TikTok dan kita akan pantau. Jeng. Okey. Baik, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak kongsikan bersama dengan anda semua ada satu inovasi yang dilakukan oleh pelajar-pelajar tahun 3 kejuruteraan elektronik ni. Apakah inovasi tersebut? Kagum. Rehat seketika. We stand together bersama-sama saat kita jauh dan sendiri hanya sementara. We stand together bersama-sama pastikan ada penghujungnya kan baik semula. Baik semula. Baik semula. Masih lagi bersama dengan kami berdua, Nas Rahman dan juga saya Anim Izzati. Nampak lagi sekali kita kenalkan bersama dengan anda semua. Selamat pagi. Bagi yang baru saja mengikuti kami 10.04 pagi, kami di Malaysia hari ini nak kongsikan satu inovasi yang dilakukan oleh pelajar-pelajar tahun ketiga untuk sarjana muda kejuruteraan elektronik. Itu pelajar-pelajar tahun 3 tapi nak tanya Hanif ni. Hanif suka bercucuk tanam tak? Suka. Saya memang favourite sangat. Bayangkan kalau ada taman bunga di depan rumah kan. Lepas tu asyik-asyik tapi lupa nak siram bunga, lupa nak letak baja dan sebagainya. Bayangkan kalau semuanya boleh diautomasikan melalui telefon bimbit anda. Hebat ataupun tidak. Hebat dan hebat mereka ni, dan sebenarnya kos yang tinggi. Mereka jadikan kos yang sangat rendah untuk keadaan yang sekarang ni lah. Kita semua mampu mempunyai telefon pintar ni. Kita saksikan sistem yang istimewa ini khas untuk anda penonton Malaysia hari ini. Silakan. Dengan hanya menggunakan telefon pintar, kerja-kerja mengawal proses pembajaan, menyiram dan meracun tanaman di ladang boleh dilakukan dengan mudah. Keberkesanan itu dibuktikan melalui inovasi yang dilakukan oleh sekumpulan mahasiswa dari Institusi Pengajian Tinggi Tempatan menerusi inovasi menghasilkan laman Prosumer Control System LPCS yang mengintegrasikan teknologi Internet of Things IoT. Kebun tanaman rock melon yang diusahakan oleh Jabatan Keselamatan Universiti berkenaan Hairul Iskandar Hairul Nizam, 22 tahun, menjadikan kawasan itu sebagai tempat untuk bereksperimentasi bersama ahli kumpulannya. Idea saya dalam membuat satu sistem fotograsi adalah saya melihat kepada sistem fotograsi yang sangat meluas di Malaysia. Jadi saya memberi idea kepada tim saya untuk kita membuat satu sistem berdasarkan fotograsi lah. So bila saya melihat kepada satu sistem fotograsi di USIM, iaitu laman prosumer yang membuat rock melon, so saya menjadikan laman prosumer USIM ni sebagai tapak kajian saya untuk membuat projek ni. So berdasarkan problem statement daripada laman prosumer USIM ni, saya create satu sistem yang boleh menjimatkan kos, yang mana kita boleh membuat auto dosing system, auto distribution system and auto monitoring system.
Menurut anak jati kelahiran Johor ini, harga pasaran luar bagi set lengkap peranti berkenaan mampu menelan belanja sebanyak RM18,000. Sementara inovasi yang dihasilkan ini adalah pada harga mampu milik dengan kos keseluruhan sekitar RM600 bagi penanaman antara 100 ke 200 pokok. Baik, di belakang saya ini merupakan peranti yang dibina khas oleh pelajar ini sendiri, dan lebih menarik lagi, untuk menghidupkan peranti ini, ia hanya menggunakan telefon pintar dan bila ditekan saja, mesin ini boleh dihidupkan. Contoh. Ini yang kita namakan sebagai revolusi industri 4.0. Walau bagaimanapun, ciptaan ini mempunyai potensi menarik golongan muda menceburi bidang pertanian dan membantu meraih pendapatan selain desakan ekonomi akibat penularan wabak COVID-19. Inspirasi saya ramai. So saya tengok daripada pensyarah-pensyarah saya, Dr. Khairul Nabila, Prof. Hafizal dan juga Encik Rozaimi Kamarudin yang banyak membantu saya dan memberi saya sokongan dan menjadi inspirasi saya sehingga beliau bercakap, aku nak tengok engkau menjadi ikon petani berjaya Negeri Sembilan. Pencapaian untuk menuju revolusi industri 4.0. Saya nak sebut nama mereka ni. Sebab mereka sangat hebat. Muhammad Khairul Zihani, Khairul Iskandar, Nur Syuhada, Siti Sarah. Masing-masing berusia 22 tahun, mereka sangat hebat sekali melakukan inovasi. So, bayangkan kita dah tak perlu dah nak fikir-fikir banyak kan? Betul. Duduk kat rumah, kita boleh monitor semuanya teknik fertigasi melalukan. Seronoklah ni, seronok. Kita nantikan inovasi ini. Dan sekarang kita ke meja medsos, iaitu segmen terbaru kita di mana kita memamparkan yang tular dan terkini. Dan semalam tular bahawa di PPV Rumah Prihatin Hotel Grand Seasons Kuala Lumpur tular dengan kehadiran warga asing yang dijangkakan berkumpul untuk mengambil vaksin, tapi kita difahamkan bahawa mereka sebenarnya berkumpul untuk bantuan prihatin. Ya, jadi ada salah faham yang kita dapat saksikan di sini. Bagaimana dengan keadaan sebenar? Ayuh terus saja kita bersama dengan Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, selamat pagi. Jadi susulan daripada salah faham ini, macam mana tindakan susulan dari maklum balas rakyat buat Polis Diraja Malaysia? Dipersilakan, Datuk. Berdasarkan kepada maklumat yang kita terima semalam tu, kita menghantar pegawai polis dari IPD, Ibu Pejabat Polis Daerah Dan Wangi ke lokasi lah untuk membuat kawalan. Jadi sebenarnya pemeriksaan ataupun bila kita buat siasatan, selepas itu baru kita tahu yang sebenarnya kejadian itu berpunca daripada salah faham yang diterima oleh warga asing yang berpendapat bahawa mereka boleh mendapatkan vaksin di lokasi lah. Lokasi ini kita kenal sebagai rumah prihatin ataupun dapur prihatin lah, yang diwujudkan oleh Kementerian Wilayah dengan kerjasama DBKL. Jadi ianya bertujuan untuk memberi perkhidmatan vaksin kepada warga negara Malaysia yang yang dikenal sebagai golongan rentan lah, ataupun yang berhadapan dengan masalah penginapan di wilayah persekutuan lah. Bukan untuk warga asing. Jadi bila kita terima maklumat tu, dapati bahawa warga asing berpusu-pusu pergi ke tempat itu kerana mereka percaya mereka juga layak untuk mendapat vaksin di tempat itu. Itu punca berlaku kesilapan itulah. Namun ianya dapat ditangani dengan baiklah oleh pegawai polis dari Ibu Pejabat Polis Daerah Dan Wangi lah. Dan apabila kembali. Datuk, apabila keadaan ini berlaku, Datuk, kan pastinya ramai yang marah dengan keadaan ini kerana melihat kepada yang sukar untuk dikawal. Tapi sebenarnya ada berlakunya salah faham. Apakah tindakan dan juga langkah yang dilakukan bagi mengelakkan perkara sebegini, Datuk, berlaku semula? Okey, saya telah pun mengarahkan semua ketua polis daerah di Ibu Pejabat Polis kontingen Kuala Lumpur ini untuk
berhubung, engage semua PPV dalam daerah masing-masing dan menentukan semua PPV ini memaklumkan kepada kita bilangan dos yang akan diberikan pada satu-satu hari itulah. Bagus. Supaya kita tahu bilangan orang yang akan datang ke PPV berkenaan. Dan kita boleh membuat kawalan yang lebih sempurna, sistematik supaya mereka yang menerima dos suntikan di PPV berkenaan bertepatan dengan bilangan yang akan diberikan. Jadi tak adalah satu-satu PPV itu akan mengalami kebanjiran kehadiran orang yang akan datang mengambil mendapatkan dosnya. Begitu. Itulah dia pengagihan logistik dan menghadkan kota. Datuk, terima kasih banyak-banyak Datuk. Sekurang-kurangnya kita dapat pencerahan berkaitan dengan apa yang berlaku. Assalamualaikum. Tinggi-tinggi terima kasih sekali lagi kepada Hikmat Polis di Raja Malaysia. Itu dia yang berbahagia Datuk Azmi Abu Kasim, Ketua Polis Kuala Lumpur yang telah menjelaskan bahawa insya-Allah cukup kaki tangan yang akan memantau situasi bukan saja di Bukit Jalil, PPV Bukit Jalil, tapi di semua PPV yang sedang memberikan vaksinasi kepada warga asing. Harap kaki tangan cukup. Kalau tak, kita panggil JPAM, kita panggil rela semua datang tolong sekali untuk kita putuskan wabak rantaian wabak COVID-19. Betul, itu yang paling penting sekali. Okey, kita nak rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak berjumpa dengan seorang yang Korea Melayu. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo Kak Zee. Kita ni kat Malaysia lah. Sekarang yo. Tapi bayangkan. Rehat seketika yo. Sabar yo. Anem. Sambil penonton-penonton kita masih bersama-sama di Malaysia hari ini, saya nak tanya kepada Anem. Pernah tak awak terbayang kalau awak kahwin jejaka Korea? Macam mana rupa anak awak Melayu kacukan Korea? Cantik ke cantik? Sangat cantik pastinya kan. Dengan mata dia. Mana awak tahu? Tapi saya jawab kena berhati-hati sebab nak menjaga hati orang rumah. Oh, pandai. Inilah isteri yang bergeliga dan mithali. Tapi tak payah kita nak bayang-bayangkan. Kita dah ada pembayang di depan kita sekarang. Kita bersama dengan seorang gadis kacukan Melayu Korea dan juga tular di media sosial. Jae Sung Han. Han Hana. Hai Hana, can we call you Hana? Kita panggil Hana ke Miss Han? Panggil Hana. Panggil Hana. Aduh, hai. Sekarang ni berada di Port Dickson lah ke di Shah Alam? Sekarang saya dekat Shah Alam. Okey, kita bukan saja nak bawakan Hana. Nama awak memang belit-belit. Saya praktis banyak kali tadi nak sebut Hana. Okey, Hana, bukan saja kita nak bawakan Hana, tapi kita juga nak bawakan bapanya, Jae Seong Han, dan juga Darwin Hamzah, ibunya. Tapi itu melalui panggilan telefon saja. Ya, dalam talian. Hello, Assalamualaikum Encik Han. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Kita juga nak berkongsi cerita cinta yang agung daripada parents Hana di sini. Jadi sebelum kita bertanya kepada ibu dan bapa, kita nak tanya Hana sikit. Selalu ke orang kata orang keliru dengan dengan awak? Ini Cina ke Jepun ke? Apa ceritanya? Jadi cerita sikit apakah selalu keadaan? dapat kan? Okay, so untuk yang tu memang selalu sangat lah. Kalau boleh every time, kalau pergi mana-mana, kadang orang akan cakap Cina dengan saya. Saya macam out of nowhere cakap Cina, saya kan dia blur. Sebab saya tak tahu nak kata apa kan. Orang tu pun akan tanya, kenapa tak boleh cakap Cina? Apa ni? Jadi awak cakap... Macam, and then saya akan jawab lah, sebab saya bukan Cina. Lepas tu dia sorry dengan saya. Dia sorry. Tapi bila awak cakap awak Korea, dia ada tanya tak? Cakap Korea sikit. Saya tak bagi tahulah, melainkan dia tanya ayah saya orang apa, baru saya akan cakap. Malu-malu orang Podese ni. Malu-malu sikit. Okey, sekarang ni Hana tidak bersama dengan Puan Darwin dan juga Encik Jai. Yes, betul. Kan? Jadi Sejai sekarang boleh dengarkan suara saya, Sejai? Boleh. Okey, Puan Darwin pun ada juga. Sekarang ni macam mana? Bila anak mendapat liputan kan? Tiba-tiba anak jadi viral, barulah mereka mengetahui yang sebenarnya Hana ni ada darah kacukan dan sebagainya. Apa reaksi pertama sekali yang ditunjukkan?
Tak sangka lah. Tak sangka Sampai begini jadinya. Ah. Viral pula tu. Okey, Padahal katanya, kita hidup ya. biasa-biasa je. Diam-diam je sebelum ni. Diam-diam je. Ini dia gambar adik-beradiknya, masya-Allah. Itulah dia. What a big happy family. Alhamdulillah. Semua anak dara ke Puan Darwin? Anak dara ada 2. Ada 3 lah. Yang satu Hani tu meningkat remaja dah tingkatan 3. Alhamdulillah. Okey. Saya nak bertanya kepada Encik Han lah. Bila Encik Han sampai ke Malaysia dan macam mana berjumpa dengan Puan Darwin? Apa cerita cinta di sana? Bila kamu datang dan bila kita berjumpa? Saya datang Malaysia tahun 1991 akhir tahun lah itu, hujung tahun. Baru saya punya bapa yang ada meniaga timber dulu. Itu kawasan di daerah Tawau. Tawau itu Sabah lah. Betul-betul. Comel. Okey lagi. Jadi jumpa Puan. Lepas tu jumpanya bercintanya macam mana? Bercintanya macam mana? Ya, saya jumpa saya punya isteri ini pertama saya punya satu kerani. Kerani itu dia punya mati. Okey. Ibu punya itu adik bungsu. Jadi ya dia mula-mulanya tak kasih tahu itu dia punya anak kah, itu apa anak buah kah, tak ada cakap. Cuma satu hari Ahad dia panggil saya itu suruh datang rumah. Dia mau itu bersedia makan untuk saya lah, dia cakap. Jadi saya pergi baru kasih kenal ini saya punya isteri Darwin. Cinta berputik di sana. Pada ketika itulah. Siapa bilang gadis Melayu tak bertawan lah Encik Jan? Apa yang masa tu paling tertawan bolehlah mungkin apa yang paling jatuh hati sangat dengan isterinya masa tu? Mula-mulanya memang saya minta suruh dia ajar bahasa Malaysia. Dia sebagai cikgu saya sudahlah. Mula-mula cikgu. Jatuh cinta dengan cikgu Encik Han. 2 minggu lebih saya boleh cakap sikit-sikit sudah. Saya kasih tahu saya mencintai Darwin. Sweetnya. Dia memang ada cakap itu. Tapi dia ingat saya ini masih macam belajar punya cakap main-main. Dia ingat orang main-main Saya memang adalah menggoda dia itu. Rupanya betul-betul dia nak sampaikan. Saya balik Korea, saya kasih tahu dia tunggu saya balik. Saya mesti balik, saya ada kasih tahu lah. Dia pergi lagi dengan radionya, dengan kasetnya suruh dengar malam-malam. Walah romantiknya. Maknanya lelaki Korea bukan dalam TV je romantik. Jangan fikir bukan-bukan ni. Tapi di sini kita kagum dengan Encik Han yang datang semula ke Malaysia untuk melamar Puan Darwin. Jadi Hana yang dah dengar cerita ni banyak-banyak kali mesti tercetus orang kata perasaan romantis di sana. Nak cari lelaki Korea ke Melayu? Itu yang saya nak tanya. Saya kalau boleh Malaysia lah. Malaysia nampak. Tapi saya difahamkan kat rumah ibu Hana pandai masak makanan Korea dan setiap hari memang makanan Korea bukan Melayu Yes, betul. Sebab ayah saya tak pandai makanan Melayu. That's why. Yelah lidah tu masih lagi ayah saya ajar. Okeylah kan. Maknanya dalam rumah tu boleh mix. Tapi Misahan ni dia pandai bawa diri. Kalau dia pergi luar, orang hidangkan apa saja makanan, insya-Allah dia makan. Ya, betul lah. Menghormati, betul. Tapi sebab duduk Kapur Desen, 7 hari seminggu bagi dia masak lomak cili api. Mesti dia mengubah fikiran. Baiklah. Tengok gambar kahwin dia, Masya Allah. Kek tinggi betul dulu ya. Itulah dia. Jadi dengan Hana yang telah memilih untuk aku kata memilih pasangan orang Malaysia, tapi jodoh ni
Orang kata bukan di tangan kita ya, Hana. Ya, betul. Jadi sekarang anda tengah belajar jurusan apa ya? Sekarang saya student MSU ambil course Human Resource. Human Resource. Okeylah semua. Okey, keluarga yang cukup bahagia sekali. Terima kasih banyak-banyak. Kita ucapkan Hana jaga diri. Juga kita ucapkan terima kasih kepada Puan Darwin, Sejai. Satu family ni memang comel. Debak orang kata. Debak. Siapa lagi yang single? Awak sabar ni. tanya. Sabar tak kita tak. Orang sabar. Orang kawal. Orang tawau. Ya, bagus orang sabar ni. Yes, betul. Sekali Daripada lagi. Sabah sebenarnya. Sabah dan Kachuk Korea. Wah, patutlah begitu eksotik. Nasib baik saya tak ada Begitu eksotik, Kalau saya dah anak teruna dah cukup umur, saya masuk meminang sekarang juga. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Jaga diri, okey? Jaga diri, stay safe semua. Itulah dia cerita cinta yang agung dari Korea. Betul lah Anim kata bukan saja di drama mereka romantik. Memang romantik lah. Betul-betul romantik. Dia tunggu 2 tahun tu. Dia pergi, dia balik kata, saya cakap saya datang balik. Saya betul-betul datang balik. Nampak tak? Kita. Tapi best tau sekarang kan dah ada social media, jadi orang tahu macam mana kepribadian kita, tepat sekali. asal-usul kita dan sebagainya kan. Dulu-dulu tak ada. Betul. Dulu susah dah kena tanya interview 10 soalan. Tapi dulu saya rasa orang kata lebih sincere lah. Betul lebih lah. ikhlas orang kata sebab tak ada social media dan sebagainya. Hati saya ikhlas nak datang untuk Nampak bina orang lama. istana. Orang lama cakap nampak. Janganlah macam tu kata orang lama, orang yang berpengalaman. Betul, Awak ni, nanti saya betul, kecil hati saya tak nak datang studio pun jangan tu. macam tu. Okey, kita berdua terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Nak ucapkan terima kasih kepada anda semua menyokong kami 1 jam ni. Esok pun sama juga. Baiklah. Waktu yang sama hari Jumaat. Ya saya dan insya-Allah kita akan bersiaran dan topiknya ada hak dan undang-undang penjagaan anak-anak kehilangan ibu bapa akibat wabak COVID-19. Satu topik yang serius esok ya. Jadi jangan lupa bersama kami 9.30 pagi di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Bye-bye. Aku sadar